reformasi. Demokratik, ekonomi yang menjaga rakyat. Tengok anak-anak muda. Saya pergi satu rumah minggu lalu. Rahim Gaus pada sini, dia ada sekali. Pergi jumpa guard dan selalu saya cakap saya Assalamualaikum, dari mana? Dia saya Kelantan. Oh, dah lama kerja, lama. Dulu belajar mana? Saya ada jawab sekolah menengah mana? Tak. Saya belajar keluar daripada UiTM. Ambil jurusan apa? Ada disebut Business Studies ke apa. Oh, kerja security guard. Melayu. Jadi soal pertahankan hak orang India, saya setuju. Hak orang Cina, saya setuju. Sikap merendahkan orang Melayu, pada yang Melayu itu ini dia, Grab driver, security guard. Jadi harus kita merentas kaum ini. Ya betul, jarang saya jawab macam ni. Kerana saya pun rasa mual dengan sikap menghina mana-mana kaum, saya tidak perlu. Kalau faktor manusia itu, kita harus ke depan. Kalau orang Melayu dihina, kita pertahankan. Orang Cina atau orang India atau Iban atau Kadazan, ini artinya dimensi karamah insaniah. Jadi itu soal ekonomi. Ya, yang berlaku sekarang ini, kemiskinan, majoriti besar. Sebutlah dasar ekonomi baru. 2 minggu lagi kita akan sambut di Baling, mengenang peristiwa Baling 1974. 1971 dasar ekonomi baru diluncurkan. 1974 Disember, orang-orang kampung, orang Melayu penoreh getah bangkit melawan kekejaman, kezaliman, penindasan dan kerana kemiskinan mereka. Jadi jangan berfikir dasar ekonomi baru itu betul dia menjadi propaganda yang dapat disambut oleh orang Melayu. Jadi dalam kita kritik, kita harus juga tahu dari segi ekonomi sangat lemah program, kerana dia lebih menguntungkan beberapa kerat korporat Melayu yang bekerjasama dengan korporat Cina dan India. Jangan nafikan itu. Dan mengapa nak disalurkan kepada satu kaum? Yang miskin itu petani di Baling. Sebab itu kita adakan satu acara yang besar yang disambut dibuat oleh orang-orang kampung dan NGO. Jemput saya. Dan ia membuktikan aspek ekonomi desa dan pertanian yang belum mampu diselesaikan dan ditangani dengan baik. Ingat, 1971 dasar ekonomi baru yang konon akan menyelamat, beri nafas hidup baru bagi orang Melayu. Disember 74 orang Melayu kampung bangkit kerana mereka miskin dan papa. Dan sebagai contoh, tetapi apakah ini masalah Melayu? Tidak. Kita cakap soal kemiskinan bandar, Melayu, India, Cina. Tengok estate-estate. Selalu sebagai contoh Ijuk, kerana saya familiar dengan kawasan itu. Jawi, di selatan Seberang Perai, umpamanya. Itu kawasan-kawasan masyarakat India yang sangat miskin. Kesenjangan di antara Melayu kaya, Melayu miskin lebih lebar, jauh lebih lebar sejak 1971. Dan taraf kemiskinan Melayu, Cina, India di paras yang paling rendah. Walaupun masih ada lagi tokoh-tokoh India mengampu belah sana. Saya tak faham mengapa kaum ini merempat, dia jadi pengampu dan penjilat, tidak ada maruah. Jadi kita harus ingat. Jadi kalau kita nak berjuang, saya ucap terima kasih kepada pimpinan AMK kerana sudah bawa isu-isu ini. Bukan penjilat atau pilih. Rasuah geng kita okey, geng lain tak boleh. Ini jadi masalahnya. Dan walaupun kita tahu kekuatan Pakatan Harapan,
Dan ini juga tercalar kita. Kerana sementara kita berjaya menyerang rasuah di kalangan pimpinan UMNO, kita membiarkan beberapa pemimpin kita termasuk dari keadilan yang berpamer kekayaan yang luar biasa dan semuanya dimaafkan kerana SPRM dikuasai oleh kita pada ketika itu. Ini bertentangan dengan semangat reformasi yang kita bicarakan, saudara. Saya sengaja lontarkan ini kerana ini dia reform. Dan ini bagi kita pilihan raya. Dan ini maknanya mesej yang lebih sukar ketimbang atau berbanding dengan mesej yang orang nak sampaikan. Bagi RM1 undi saya, itu lebih senang. Tapi kita bawa idea reform yang mesti tercetus dari hati nurani, itu conscience, maknanya dengan sistem moral dan etika. Soal akhlak. Kalau tidak ada, bawa atas suara anak muda AMK, tetapi yang perasuah besar, sebahagiannya kita padamkan, sebahagiannya kita angkat. Bukan sekadar padamkan, perasuah besar itu menjadi idola kita, ada penjilat, menyampah betul. Maka dia tidak bukan suara reform. Bosku. Ya, banyak lain, bukan saja bosku saja. Ya, you must understand. We reject corruption as a matter of principle. Sebab seperti yang disebut oleh Ketua MK tadi, hasilnya itu rakyat bawah. Tengok sistem perbankan. Saya bawa baru ni kes yang di Hong Kong, 2.8 bilion ringgit. Bank-bank yang dikuasai oleh kerajaan. Banyak anak muda nak pinjam 20,000 boleh dapat. Sila, besok beratur pergi ke bank. Pergi ke CIMB, Maybank, pergi atau ya, tanpa cakaran. Pergi dan bagi tahu siapa suruh datang, Anwar Ibrahim suruh datang. Bertanya, mana dia collateral? Tak ada. Sebab saya bagi contoh investment di Hong Kong. Oh, baik. Kita buat semua due diligence yang bagus. Ya, ya. Bankrupt juga. You janji nak buat ayam, tak bankrupt. Dapat 20,000. Tak ada dapatnya. Why? Because sistem itu bobrok. Sistem itu memilih untuk pertahankan golongan atasan dan kaya. Dulu dan sekarang. Jangan anggap ini hanya masalah sekarang. No. So kita fight itu sistem yang bobrok. Orang tak senang, saya tak kira. Kurang mendapat perhatian, doesn't matter. But this principle we will never compromise. Jadi saya agak saudara yang kata muda ni bawa semangat ini. Jangan tertalik dengan titik bengit, persoalan titik bengit dan kelompok dan kabilah dan sebagainya. Saya meletakkan harapan yang paling tinggi dalam pengalaman saya dan memimpin parti ini. Ataupun sebelumnya Azizah sebagai presiden, saya fikir kali ini kita berikan perhatian tentunya lebih. Walaupun sebelum ini ada orang kata ni masalah angkatan muda. Dah sebelum ini parti kita terbaca, tengok, lihat ketua penerangannya, komunikasinya, bendaharinya, organisasinya, semuanya di kalangan muda. Ya. Ini bukan slogan baru. Slogan anak muda ini disebut sejak dalam Al-Quran. Yang selalu susah hafal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu yang ucapan saya tentang hai anak muda, banyak dengar ya. Saya ingat lebih popular di Indonesia daripada Malaysia. Itu kita kupas surah dalam surah Al-Kahfi itu. Anak muda, tapi anak muda bagaimana? Dia terpahat wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Karena terpahat dalam hati sanubari mereka, bukan suara lawangan mereka, bukan kerana kekayaan dan pangkat yang dijanjikan, bukan sebenarnya calon itu tak berterpahat di hati sunari mereka keyakinan untuk membuat sesuatu yang baik dan tahu bahawa bukan ada kuasa atau kekayaan atau sogokan yang boleh pengaruhi mereka, tetapi kerana Rabbus samawati wal ard, kerana Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ini keyakinan yang disebut, selalu saya popularkan courage and conviction. Saya dengar sekarang orang belah sana pun ulang banyak kali yang itu. Termasuk di kalangan pengkhianat. Saya berkata, dia pasti courage and conviction. Betul saya kata, frasa dan slogan boleh memukau, tapi juga boleh mengelirukan. Dan kita kena yakin ini, anak muda yang punya prinsip, yakin, yang ada batas akhlak dia. Mana boleh soal-soal? Anak muda daripada dulu disebut tadi, Al-Fatih disebut Fahmi, atau Usama sebelum itu. Tapi tengok tokoh bagaimana. Tengok keyakinan dia, akhlaknya, komitmennya. Ini yang kita tanam, harus tanam di kalangan anak muda. Tadi sudah mengharungi dalam pemilihan raya negeri Johor ini hanya satu langkah, satu babak. Dan saya terkesan dan memang gembira, alhamdulillah pada hari ini, kerana saya lihat ada kesungguhan daripada AMK yang anak muda untuk mendepani ke depan. Dia mahu suara kami, tapi bila ni semua ke belakang. Ya, tapi nak suara anak muda bisa dengar. Tapi pilih yang rasuah besar jahanamkan segala badan kehakiman dan sistem negara kita ini, keluh membisu. Kena ingat, kadang-kadang didukung pula oleh konglomerat yang terkenal sebagai kroni dan perasuah. Jadi kena berhati-hati, saudara. Ini AMK ini mesti depan, mesti jauh lebih berani, mesti siap dan lebih tegas. Saya setuju. Jangan garang saya dengan saya, sudah. Dan apa yang sudah lakukan pada hari ini, saya ucap betul-betul bangga. Bagi saya Ibrahim negeri, kita bagi tempoh, tapi kita lancar jentera AMK dulu. Ini satu yang positif. Ini baru kerja depan. Tetapi pastikan tiap cabang ada penyertaannya, suaranya, sama dia jadi calon atau tidak. Prinsip perjuangan itu bisa ditekankan. Saya tidak mau berlaku di mana anak muda itu zahir hanya bila ada calon anak muda. Dia ini adalah jentera perjuangan. Harus ada calon anak muda. Itu tidak boleh kita pertikai. Tetapi beda AMK dengan anak lain ialah bahawa AMK itu wujud zahir, cergas di lapangan semuanya. Dan kalau kita tanding 20 kawasan, tiap tempat yang kita pergi, saya nak tengok barisan anak muda itu ketara di depan. Boleh tak boleh kita tengok dulu. Tapi secara serius saya bangga pada hari ini. Ucap terima kasih kerana seperti yang disebut oleh Saudara Kemal, persiapannya, latihannya, programnya, dan isu-isu diangkat itu difikirkan dengan teliti dan dikedepankan, diketengahkan supaya dapat difahami oleh anak muda terutamanya dan rakyat. Kerana siapa anak muda? Anak kepada ibu bapanya, saudara kepada kakak dan adiknya. Jadi suara dia itu harus menjadi suara rakyat. Jadi kena ingat, dia bukan suara, dia suara anak muda, tetapi conscience keluarga dan rakyatnya. Menyampaikan hasrat, aspirasi dan hati nurani rakyat. Ini baru relevan anak muda. Kalau tidak, sekadar dia fikir penyertaan dia, participation dia, kedudukan dia, allowance dia. Tetapi kalau dibangkitkan seperti mana yang dibariskan tadi oleh Saudara Akmal, isu dia, isu yang sangat dekat dan mengesankan di kalangan rakyat kita. Untuk itu saya ucap salut dan terima kasih kepada saudara-saudara. Dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan
jentera pilihan raya yang akan memenangkan calon-calon kita. Assalamualaikum.